Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, apa khabar semua? Kita bertemu sekali lagi ya. Bagi satu sesi live di mana hari ini saya akan bincang masih PRN Johor dan saya akan tajuk utama ya. Tajuk utama adalah berkenaan penggunaan logo. Berkenaan penggunaan logo PKR di Johor. Ya. Jadi kita sudah lihat kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengerusi Pakatan Harapan bahawa PKR akan guna logo dia sendiri dan DAP dengan amanah akan guna logo Pakatan Harapan. Jadi ini yang saya nak bincangkan hari ini sebab kenyataan ini pelik dan sudah timbul banyak spekulasi. Jadi saya akan ulas, ini tajuk utama. Tapi dalam masa yang sama saya akan ulas kenyataan Datuk Marzuki ya, dari Pejuang berhubung adakah Pejuang ni akan kerjasama dengan PH, BN dan PN atau tidak. Ini sudah dikeluarkan kenyataan, jadi saya akan ulas. Okey. Baik. Pastikan anda share ramai-ramai sebab mesej yang saya nak sampaikan pendek tapi penting, dan juga minta jasa baik anda semua untuk kekal sehingga akhir siaran ini dan tunggu jika ada soalan biar saya beri isyarat dulu baru tanya soalan. Dan jika ada gangguan siaran, jangan ke mana-mana, saya akan ulang siaran. Baik. Saya mulakan dahulu ya, bukannya dengan isu logo tetapi dengan kenyataan Marzuki dulu. Kemudian kita masuk tajuk. Saya nak ucapkan tahniah kepada Marzuki Yahya, Datuk Marzuki Yahya. Ya. Sebab hari ini dia mengeluarkan satu kenyataan yang cukup tepat. Dia kata, ya, sebenarnya PH ni sebahagian daripada kerajaan. Okey. Dan Pejuang, walaupun PH ni tidak terlibat dalam secara langsung dalam kabinet Ismail Sabri, dia sebahagian daripada kerajaan. Sebab ada MOU lah. Ya. Jadi Pejuang di Johor tidak akan kerjasama dengan PH, BN iaitu Barisan Nasional atau PN iaitu Perikatan Nasional. Maknanya di sebalik kenyataan ini, dia, Datuk Marzuki telah menyatakan dengan tepat bahawa dia tidak mengiktiraf atau Pejuang tidak mengiktiraf PH sebagai pembangkang. Ini tepat. Ini tepat. Kerana yang memberi nyawa kepada kerajaan atau gerombolan ahli-ahli parlimen PPBM, PAS dan UMNO yang Anwar, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng semua kata gagal segagal-gagalnya, duk serang hari-hari, yang beri nyawa adalah mereka sendiri. Kemudian yang ugut nak tarik MOU, mereka sendiri. Kalau bubar Dun Johor, kami akan tarik MOU. Sebab belum masa Dun Johor dibubarkan. Belum sesuai PRN Johor. Tapi bila dah bubar Dun Johor, babak MOU, semuanya membisu. Semuanya memondan. Ya? Semuanya membisu dan memondan. Malah dah bercaturan, dah merangka pelbagai strategi nak berkempen besar-besaran di Johor. Siap dengan kenyataan PH yang tak masuk akal. Di perenggan atas, dia kata sepatutnya tak ada PRN Johor sebab ada COVID dan sebagainya. Tapi selang dua perenggan, memandangkan wabak ni dah beransur pulih, jadi perlu dilonggarkan SOP, perlu lebih benarkan kempen. Jadi dia nak PRN. Jadi dalam satu kertas kenyataan PH, dua pendapat bercanggah berhubung perlunya PRN. Inilah Pakatan Harapan. Jadi tepat kata Marzuki, Datuk Marzuki, bahawa memang ya, ini bukannya pembangkang lagi. Ini adalah kerajaan, sebahagian kerajaan. Rakyat pun melihat PH sebagai sebahagian kerajaan, sebagai proksi Barisan Nasional. Sebab itulah di Melaka, di Sarawak kena belasah, ya. Dan sebelum MOU pun di Sabah pun PKR dah kena teruk, ya. So fikir-fikirkanlah, ya.
Akhirnya MOU ni, ingat baik-baik ya, MOU ni pada asalnya untuk elak pilihan raya, untuk elak kejatuhan kerajaan sebelum tiba masanya, selagi wabak penyakit ni tidak ditangani sepenuhnya. Itu alasan dia. Ya, dijaja nama rakyat, demi rakyat, tidak boleh ada pilihan raya awal dan sebagainya. Tetapi di Melaka saya dah berulang kali beritahu, ya, apabila 4 adun terlibat dalam menumbangkan kerajaan Melaka, orang pertama yang memuji-muji mereka siapa? Tak lain tak bukan pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah bukan hanya Anwar berlawa mereka masuk PH, Anwar beria-ia nak masuk PRN Melaka. Dengan Zahid pula, 2 adun tu adalah adun BN. Zahid adalah orang pertama yang mencadangkan perlu ada PRN Melaka. Dia tidak cadangkan darurat, perlu ada PRN Melaka. Jadi kalau dah nak ada PRN, kalau Anwar dan secara tidak langsung kluster mahkamah setuju kerajaan negeri dinyah stabilkan, buat apa MOU? Kalau Ismail Sabri setuju ada PRN Johor, buat apa nak MOU? Dan saya pun dah berulang kali beritahu, ikut logik Menteri Besar Johor, perlu ada PRU. Sebab Menteri Besar Johor kata kita tak nak mentadbir atas ihsan pembangkang, jadi perlu dapatkan mandat rakyat. Bukankah logik ini diguna pakai di peringkat negara? Sebab di peringkat persekutuan pun, kerajaan persekutuan memerintah atas ihsan pembangkang atau Pakatan Harapan menerusi MOU. Jadi memandangkan Ismail Sabri dah setuju dengan PRN Johor, jadi bukankah ikut logik Hasni perlu ada PRU? Jadi tahniahlah saya ucapkan kepada Marzuki, sebab sesiapa yang bekerjasama dengan apa jua cara sekalipun dengan PH, BN atau PN akan dicap sebagai auta. Sebab semua yang berlaku ni tak masuk akal. Mereka jaja apa-apa yang boleh dijaja, nama rakyat, nama penyakit, ikut rentak mereka, ikut kesesuaian masa. Semuanya kemaruk wang kuasa kedudukan. Ya, dan benda ni sudah diperlihatkan kepada umum. Ya, semenjak langkah Sheraton pelbagai misi oleh BN dengan PN bagi merampas kerajaan-kerajaan negeri dari pembangkang dalam pada wabak penyakit berleluasa. Lebih teruk dari sekarang. Masa mereka nak rampas, penyakit mereka lupa. Lepas dah habis rampas, tiba-tiba penyakit, hampa tak boleh buat ni, hampa tak boleh buat tu. Politik darjat, politik menyeksakan rakyat. Sebab nak puaskan nafsu kuasa dan kedudukan mereka. Ini pula PH bagi nyawa lagi. Sebab dia takut nak masuk pilihan raya umum. Jadi sekarang Pejuang akan bertanding 42 kursi secara solo. Berdasarkan kenyataan Marzuki lah kita dapat rumuskan. Jadi bersiap sedialah PH, BN dengan PN, dan kita lihat apa yang berlaku. Dan sekali lagi saya galakkan semua orang di Facebook masing-masing letak besar-besaran, cabar orang Johor pecah rekod, keluar ramai-ramai mengundi. Pecahkan rekod kebangsaan, biar kali ini paling ramai keluar mengundi di Johor, sebab ada alternatif baru. Baik, kemudian kita pergi isu logo. Ya, jangan tanya soalan dulu, saya akan beri isyarat. Kita pergi isu logo. Lah ni Anwar dah umum bahawa PKR akan pakai logo dia sendiri. Kemudian DAP dengan Amanah akan pakai logo PH. Pelik tak saudara-saudari? Tak ada satu apa pun kenyataan yang dibuat oleh Anwar yang dapat menjelaskan logik atau rasional di sebalik perbuatan ni. Melainkan logik kononnya logo PKR penting. Walhal sebenarnya tindakan ini memberi persepsi berlaku perpecahan di dalam Pakatan Harapan. Nombor 1 ya, berlaku perpecahan. Dan hakikatnya memang berlaku perpecahan. Sebab hubungan PKR dengan DAP dan Amanah memang rerang. Sebab mereka tahu Anwar adalah liability.
Ya. Jadi memang tak masuk akal, ya, Anwar berbuat demikian, sebab ianya akan merugikan Pakatan Harapan kerana rakyat dapat persepsi ini berpecah belah. Melainkan Anwar berpendapat bahawa biar rakyat ada persepsi bahawa PH ada ketegangan, kerana lebih baik ada persepsi ini daripada persepsi bahawa PKR menyokong MOU. Saya rasa, dan berdasarkan apa yang saya difahamkan oleh beberapa sumber yang sahih, saya rasa Anwar takut jika PKR guna logo PH, PKR akan dihukum teruk sekali lagi, sebab rakyat dah cap PH ni proksi kerajaan, proksi Barisan Nasional. Rakyat dah cap PH ni proksi kleptokrat, proksi kluster mahkamah. Sebab memang kluster mahkamah adakan perbincangan dengan Anwar DAP ke arah jajaran politik baru. Memang ada perbincangan nak gabung lepas PRU 15. Dekat Perak pun dulu dah bincang. Tapi ini sebenarnya satu kebodohan Anwar. Anwar benar-benar fikir rakyat bodoh tak dapat samakan PKR dengan PH. Dah lah bila PKR guna logo sendiri dan DAP dan Amanah guna logo PH, rakyat akan dapat persepsi bahawa ada ketegangan. Dan memang betul ada ketegangan. Tapi adakah Anwar fikir bahawa dengan guna logo sendiri, rakyat akan lihat logo PKR dan akan lupa bahawa PKR ni sebenarnya peneraju Pakatan Harapan yang beri nyawa kat Ismail Sabri kat kerajaan gagal. Dalam keadaan terdesak, pelbagai strategi tidak masuk akal akan digunakan. Anwar dah terdesak, tidak ada cara lain. Dia tak nak tarik MOU, tapi dia tak nak dilihat terlibat dengan MOU. Jadi dia nak guna logo sendiri sebab tidak ada cara lain. Ya. Tapi semua orang tahu, disebabkan MOU tu yang dapat taraf Menteri Anwar, yang hari-hari duk beritorik. Ini tak betul, itu tak betul. Lah yang dapat taraf Menteri Anwar. Ya. MOU ni sebab Anwar. Ya. Yang ugut nak tarik MOU jika Dun Johor bubar, Anwar senyap. Dia nak jarakkan diri. Tapi pengerusi pakatan yang memberi nyawa kepada Ismail Sabri, yang tanda tangan MOU tu adalah Anwar. Jadi Anwar fikir rakyat bodoh. Jadi inilah mesej saya. Kepelikan dalam tindakan PKR yang ini, dan ini disebabkan terdesak. Tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan yang lebih baik, mereka akan pilih, tapi tak ada. Jadi jalan terdesak ialah dia guna logo sendiri. Harapkan rakyat bodoh lah. Rakyat bukan bodoh. Ya. Bagi rakyat, PKR, DAP, Amanah, bukannya PH. Ini semua dah jadi orang kerajaan. Ini semuanya dah jadi proksi kerajaan. Ya. Jadi cabar Anwar jawablah. Akhirnya Anwar Presiden PKR ke apa, dia tetap pengerusi PH. Kalau nak tarik MOU, kena persetujuan pengerusi PH. Jadi amat pelik. Ya. Anwar seolah-olah benar-benar harap orang nampak logo PKR, dia tak kaitkan dengan MOU. Ni dah terdesak gila. Ya. Baik. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Dan selepas habis live ni, rujuk kepada ruang tajuk. Saya akan letak link kepada artikel berkaitan. Pastikan anda baca. Saya akan letak link kepada saluran Telegram. Pastikan anda sertai untuk perkembangan politik terkini, dan juga layari thethirdforce.net bagi mendapatkan perkembangan terkini. Baik, ada apa-apa soalan sebelum saya akhiri live? Siaran ni akan diulang di YouTube Regi JC Rita Udin pada pukul 9 malam. Jadi pastikan anda ke YouTube Regi JC Rita Udin dan rujuk live-live yang lepas, khususnya 3 live sebelum ni, sementara menunggu siaran ulangan. Ya. Karim Maju, DSAI Datuk Seri Anwar Ibrahim dah terdesak kantoi Ketua Pembangkang bertaraf Menteri. Ya, memang terdesak. Memang kalau lihat di media sosial, bila Anwar buat pendedahan tu, orang tertunggu-tunggu penjelasan dia. Tapi penjelasan dia apa?
Oh, sebab logo PKR penting. Itu penjelasan apa? Ya, logo PKR penting lah. Tapi bukankah bila buat begini, rakyat akan syak bahawa ada ketegangan dalam PH? Bukankah ini akan memudaratkan lagi PKR? Sebenarnya ini menunjukkan keterdesakan Anwar untuk menjarakkan diri dari MOU. Ya. Walhal satu negara tahu pengerusi PH adalah Anwar. Jadi babak MOU ni nak kekalkan atau nak tarik, semuanya atas Anwar. Jadi Anwar benar-benar fikir logo ni akan berubah apa-apa. Kita lihatlah. Kita lihat macam mana. Dan kita lihat terdesak Anwar sampai mempelawa pejuang yang dikhianati. Dia khianati Tun dulu, lepas tu dia pelawa pejuang. Tergamak dia pelawa, tapi cara dia pelawa pun tak betul. Walhal yang terdesak adalah PKR. Tapi dia berlagak, kita pejuang patut kerja dengan Pakatan Harapan. Who is Pakatan Harapan? Who is PKR? Sepatutnya Anwar merangkak kat pejuang, minta kebenaran untuk bekerja dengan pejuang. Ya? Dia ni ada penyakit belagak, overconfident. Dia masih fikir dia relevan. Tak apalah, biar orang Johor tunjuk kat Anwar. Ya? Kalau saya Anwar, ya, strategi yang paling bagus, saya akan guna Dun Johor ni, pembubaran ni, untuk tarik MOU agar sekurang-kurangnya saya dapat balik 10 hingga 20% penyokong saya yang hilang, kerana saya boleh kata saya tarik atas prinsip. Jadi sekurang-kurangnya lah 10% akan bangga dengan tindakan saya yang akhirnya sedar dan berjuang atas prinsip. Jadi mungkin kembali 10% sokongan tu, dan kita terus masuk PRU. Ini tidak. Disebabkan keterdesakan, disebabkan kebodohan, Anwar tak boleh berfikir. Jadi dia akan kantoi lagi sekali dalam PRN Johor. Ini akan mengurangkan lagi keyakinan rakyat. Kemudian di medan pilihan raya, jadi pakatan hangus lah. Ya. Zam-Zam, siapa calon MB pejuang? Saya bukanlah orang yang sesuai untuk menjawab benda ni, sebab saya ahli pejuang pun tak. Jadi ini semua atas pejuang lah. Sudan Ponaya, can pejuang make a difference in Johor election? I've already discussed in a previous live. Please refer to the last 3 lives that I did in my YouTube. This is the first time in history since 1969 we have had a third force element playing a big role in in an election. So ini kali pertama selepas tahun 1969 kita ada situasi di mana ada elemen kuasa ketiga yang muncul dalam satu pilihan raya besar. Jadi kita tidak ada data, kita tidak ada pengalaman yang cukup untuk meramalkan keputusan, tapi ianya pasti menarik. Sofian Nordin, sebenarnya di peringkat akaun B, PKR rata-rata tak bersetuju MOU ditandatangani. Okey, pergi ke YouTube, ada satu video 6 minit sahaja. Ya, anda lihat tajuk dia adalah berkait dengan Anwar. Okey, jadi saya bacakan tajuk video tu. Saya nak rujuk anda kepada YouTube Regi JC Ritaudin. Sila pergi rajin sebelum malam ni pukul 9 ada siaran ulangan live ni. Rujuk 3 live yang terakhir. Video dia ada di sana. Khususnya video yang terakhir, ada satu tajuk dia Pakatan Hangus, Anwar is Nobody. 6 minit. Jadi saya ada bincangkan ya penolakan. Sebenarnya di peringkat akar umbi PKR dan DAP ni berlaku penentangan hebat. Ya. Dan juga di peringkat bahagian dan cawangan yang menentang MOU ni. Dan benda ni akhirnya akan menjadi umum. Belum lagi umum sebab kepimpinan atas cuba nak selindung benda ni. Memang habis koyak rabak PKR dengan DAP sebab MOU ni. Ya. Sudan Ponaya, thanks for your feedback, you're welcome. Karim Maju, DSAI memang perosak dah banyak kali, peluang sudah diberikan. Cukup-cukuplah wahai rakyat. Ini adalah manusia yang sakit.
Dia tidak memikirkan soal parti, soal gabungan, soal permuafakatan, soal kerjasama secara ikhlas. Dia sanggup membiarkan pembangkang pecah teruk hanya kerana dia tetap nak cuba macam mana pun, walaupun dah ada penolakan ahli-ahli parlimen terhadap dia, walaupun di Sabah dah nampak penolakan rakyat terhadap dia, dia masih nak cuba sebab dia kemaruk nak jadi Perdana Menteri. Ini menunjukkan perjuangan Anwar bukanlah perjuangan demi parti, demi pembangkang, demi rakyat, tetapi hanya demi Anwar. Kalau perjuang seorang pemimpin yang berprinsip, dia akan ke tepi dan akur dengan situasi semasa demi parti, demi kestabilan pembangkang. Disebabkan Anwar inilah dalam 2 tahun ni ada pihak-pihak yang telah bergerak menjauhi Pakatan Harapan dan akhirnya kini telah membentuk satu kuasa baru yang bakal jahanamkan Pakatan Harapan. Kalau Pakatan Harapan nak salahkan sesiapa, salahkan Anwar. Kemudian salahkan juga kepimpinan DAP amanah yang tidak boleh berfikir dengan otak sendiri, yang sentiasa memondan di depan Anwar. Ya. Baik, saya lihat tak ada soalan lagi. Jadi ya, Syakir Kwan, MOU makan diri. Betul. MOU ni dah makan diri. PKR, DAP, Amanah adalah parti-parti yang tidak boleh berdepan dengan realiti. Situasi mereka dah teruk. Mereka masih nak bergantung pada MOU untuk tarik masa sebelum PRU, untuk cari jalan. Ada tak jalan macam mana kita boleh perbaiki keadaan kita, walaupun mereka tahu amat sukar. Jadi mereka tidak boleh menerima realiti. Mereka tidak boleh merendah diri dan berkata okeylah, saya rasa Tun betul, ya, cara kita dah salah, kita berdamping dengan Anwar ni dah salah. Tak boleh. Ini adalah parti yang dah tenggelam dalam nostalgia mereka sendiri, dalam mimpi mereka sendiri, dengan mimpi untuk berkuasa di Putrajaya, ya, dengan orang mereka sendiri iaitu Anwar, supaya mereka dapat lakukan apa yang mereka boleh lakukan. Mereka dah tenggelam dalam mimpi mereka sendiri, dalam harapan palsu mereka sendiri. Sebab inilah Pakatan Harapan ni, harapan tu lebih dah jadi macam harapan palsu yang diberi kepada penyokong mereka. Baik, saya akhiri live ini dulu. Saya tak nak panjangkan setiap live, ya. Jadi sehingga kita berjumpa esok atau lusa, jangan lupa ya, sebentar lagi di YouTube Regi Jesse Taudin rujuk video-video yang berkaitan, dan yang ini akan diulang siaran. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.